Hai semua, selamat kembali kepada channel kita pada malam ini. Okey, jadi pada malam ini kita nak sambung dengan topik dalam bab 2 tingkatan 4 dalam senarai modul Jom Nak Lulus adalah nombor 7 iaitu perkembangan nasionalisme di Asia di muka surat 9. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Jadi topik perkembangan nasionalisme di Asia ini terdapat 4 bahagian, iaitu terbahagi kepada perkembangan nasionalisme di 4 buah negara. Yang pertama ialah di India, yang kedua di China, dan yang ketiga ini sebenarnya di 2 buah negara lah. Satu ialah Mesir, satu lagi Empayar Uthmaniyah, tetapi biasanya dibincangkan bersama. Dan yang akhir sekali ialah nasionalisme di Jepun. Okay, kita lihat dulu apakah yang berlaku di India sehingga membawa kepada nasionalisme di sana. Jadi di India, sama seperti di Amerika, mereka adalah dijajah oleh apa yang berlaku, dijajah oleh British. Okay. Jadi seperti di Amerika, nasionalisme di India merupakan reaksi penduduk, reaksi orang India terhadap dasar imperialisme British. Maksudnya terhadap apa yang dilakukan oleh British di India. Imperialisme ini adalah penjajahan, penjajahan British di India. Jadi, apakah peristiwa pertama yang berlaku yang menunjukkan orang India memang menentang, mereka menentang penjajahan British? Peristiwa pertama yang berlaku dinamakan Dahagi India, yang merupakan suatu pemberontakan. Merupakan suatu pemberontakan. Dalam buku teks di bahagian ini ada ceritakan, iaitu pemberontakan yang dilancarkan oleh sepoi. Sepoi itu adalah askar India, askar orang India yang bekerja dengan British. Mereka begitu risau tentang pengaruh British terhadap adat, cara hidup, budaya dan agama masyarakat di India, masyarakat setempat, sehingga mereka bertindak memberontak menentang British. Apakah maksud dia begitu bimbang tentang pengaruh British? Maksud dia mungkin mereka lihat dalam keadaan pada masa itu, mungkin apa yang orang British bawa masuk ini akan gantikan apa yang ada di India. Contohnya cara hidup mereka, agama mereka, contoh agama Hindu, agama di India. Tetapi mungkin orang India akan kemudian mengikut agama, telah mengubah untuk menganut agama Kristian. Cara hidup mereka pun, mereka tak mahu ikut cara pakaian baju orang India, mungkin semua nak pakai baju macam orang British. Jadi itu yang mereka risau, dan cara hiduplah semua tu adalah risau adalah akan terikut-ikutlah dengan orang British. Jadi itu peristiwa yang pertama. Kemudiannya nasionalisme pada peringkat awal ini di India bersambung dengan nasionalisme yang berkaitan dengan isu sosio-agama. Apa tu isu sosio-agama? Lebih kurang sambungan dengan apa yang Dahagi India, perkara yang diperjuangkanlah dalam Dahagi India tadi, iaitu berkaitan dengan budaya, adat dan juga agama. Jadi, yang ini adalah peringkat awal lah apa nasionalisme yang berlaku di India. Secara umumnya, nasionalisme di India boleh kita bahagikan kepada tiga peringkat lah, tiga peringkat, iaitu peringkat awal dan peringkat pada hujung abad ke-19 dan juga yang akhir sekali pada awal abad ke-20. Jadi tadi kita sudah bincang sebahagian daripada yang peringkat awal.
hanya satu lagi cikgu nak tambah, iaitu berkaitan dengan isu sosial agama. Terdapat dua pertubuhan yang memperjuangkan isu sosial agama yang perlu diambil tahu, iaitu yang pertama, cikgu typekan di sini ya. Ini peringkat awal. Okey, terdapat dua pertubuhan. Pertubuhan ni macam persatuan, okey, pertubuhan yang memperjuangkan isu sosial agama tadi. Satu ialah Brahmo Samaj dan satu lagi dipanggil Arya Samaj. Okey, seterusnya kita pergi kepada peringkat kedua. Yang ini peringkat kedua ni pada hujung abad ke-19. Okey, hujung abad ke-19. Apa yang berlaku ialah pada masa itu ada perkembangan pendidikan barat di India. Okey, bermaksud ada orang India yang telah pergi ke sekolah British untuk mendapatkan pendidikan barat. Okey, dan apabila mereka menerima pendidikan, mereka diajar tentang semua ilmu ini, maka orang-orang India ini sudah menjadi semakin pandai, semakin berilmu, dan akhirnya mereka muncul sebagai satu kumpulan orang yang kita panggil golongan intelektual. Jadi pendidikan barat membawa kepada munculnya golongan intelektual. Intelektual ini orang yang pandai, berilmu. Maka apa yang mereka buat ialah, sebab mereka lebih ada idea kan, sebab mereka ada menerima pendidikan, maka mereka tahu macam mana untuk nak susun persatuan, pertubuhan yang lebih tersusun lah. Jadi itulah yang berlaku semasa peringkat ini, iaitu sekiranya murid-murid lihat buku teks, mereka memulakan gerakan nasionalisme lebih tersusun. Okay. Seperti mereka menubuhkan pertubuhan politik. Okay. Mereka berjaya menubuhkan persatuan berkaitan dengan politik negara. Okay. Bila kita sebut politik, maksudnya mungkin dia berkaitan dengan kekuasaan kuasa pemerintahan sesebuah negara. Okay. Jadi dalam kegiatan pertubuhan ini, dia adalah berkaitan dengan nanti kita akan lihat dalam persatuan yang terlibat ini, mereka adalah lebih menjurus kepada arah nak mendapatkan kemerdekaan. Jadi ada dua persatuan pertubuhan politik yang ditubuhkan oleh golongan intelektual tadi. Satu ialah Kongres Kebangsaan India dan satu lagi ialah Liga Muslim. Dua persatuan ini akhirnya akan membawa kepada pembahagian India kepada dua buah negara. Okay. Dulu India lagi besar daripada sekarang, tetapi semasa perjuangan ini, India telah terbahagi kepada dua, iaitu satunya India yang kita lihat pada hari ini, dan satu lagi bahagian ialah Pakistan. Pakistan adalah negara yang agama negara dia ialah Islam, iaitu yang diperjuangkan oleh Liga Muslim. Maka inilah kesan daripada perjuangan mereka. India telah dibahagi kepada India dan Pakistan yang kemudiannya merdeka lah pada tahun yang berlainan. Dan pada awal abad ke-20 muncul pertubuhan bersifat keras. Kita di sini ringkas sahaja, jadi kita rujuk sedikit kepada buku teks. Gerakan bersifat keras ini adalah diketuai oleh dua orang tokoh ini, Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandra Pal, dan yang isi penting dia di sini ialah gerakan mereka adalah secara militan. Maksudnya mereka tidak akan ragu-ragulah menggunakan kekerasan terhadap British. Berbalik kepada tadi, yang ini adalah abad ke-20, awal abad ke-20, sebelum perkembangan pertubuhan bersifat keras ini, terdapat satu tokoh yang sering disebut apabila disebut kemerdekaan negara India, iaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah tergolong di bawah pertubuhan apa?
dan pada tahun bilakah akhirnya pergerakan beliau bermula dan membawa hasil. Jadi Mahatma Gandhi adalah tokoh di bawah Kongres Kebangsaan India. Dan di sini cikgu nak tambah sedikit, iaitu murid-murid kalau Kongres Kebangsaan India ini, murid-murid juga boleh tulis dalam peperiksaan sebagai INC. Okay, ini nama singkatan dia, India National Congress. Okay, Indian National Congress, INC. Okay. Mahatma Gandhi adalah salah seorang pemimpin dalam INC yang menjadikan satyagraha ataupun terlihat di bawah sini, berpegang teguh kepada kebenaran dan asas perjuangan tanpa keganasan. Okay, biasanya kita tumpu kepada ayat yang kedua ini, iaitu satyagraha ini ialah asas kepada perjuangan tanpa keganasan. Maksudnya tidak menggunakan, tidak seperti tadi yang awal 2 ke 20, usaha Mahatma Gandhi adalah selepasnya, di mana Mahatma Gandhi dia menjadikan pegangan perubahan dalam perkara ini dari kekerasan kepada tidak menggunakan kekerasan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Dan yang ini cerita yang akhir ialah apabila berjaya perjuangan mereka, terbentuk kedua-dua India dan Pakistan. Sebenarnya pada tahun yang sama, tapi tarikh yang berlainan, hanya sehari saja perlainan dia, 14 Ogos 1947 dan 15 Ogos 1947. Okay, maka dengan itu bertamatlah cerita tentang nasionalisme di India. Sekarang kita bersambung kepada nasionalisme di China pula. Di China, apakah tujuan yang kita kena faham? Mengapakah boleh bermula nasionalisme di China? Okay. Jadi China tidak seperti India tadi, tidak dijajah oleh kuasa asing. Okay. Tetapi walaupun kita cakap tidak dijajah oleh kuasa asing, pada akhir dinasti yang terakhir, kita tahu di China lebih kurang dekat dengan dekat 2000 tahun mereka adalah di bawah pemerintahan beraja. Ada raja, ada dinasti demi dinasti, okay, di China. Dan sehingga ke dinasti terakhir ini, pada dinasti terakhir ini, China sebenarnya adalah dikuasai oleh sekumpulan orang Cina, okay, yang dipanggil orang Manchu. Orang Manchu, mereka berasal dari satu kawasan lah yang dinamakan Manchu di China, tetapi mereka bukan populasi yang paling ramai, paling banyak di China. Maksudnya orang Manchu adalah sangat kurang. Bilangan orang Manchu di China ini sangat kurang. Satu kumpulan kecil sahaja yang tinggal di bahagian Manchu di China. Okay. Oleh itu, apabila mereka berkuasa di China, terdapat pihak yang rasa tidak puas hatilah sebab mereka memang adalah kumpulan minoriti yang kurang di China. Okay. Jadi, pada zaman tersebut kita panggil sebagai dinasti Manchu ataupun dinasti Qing. Okay, dinasti Manchu, pada zaman dinasti Manchu itu berlaku perkembangan nasionalisme ini yang bertujuan yang pertama untuk mengukuhkan peradaban China. Okay. Daripada apa? Daripada ancaman kuasa asing dan juga ancaman pengaruh barat. Okay. Jadi mungkin murid-murid akan tertanya, mereka tidak dijajah. Jadi dari mana datangnya ancaman pengaruh barat? Okay. Walaupun yang ini sekiranya murid-murid dah masukkan, kena tambahkan kata hubung dan lah. Okay, pengaruh barat. Okay. Jadi seperti yang cikgu nak ceritakan tadi, China tidak dijajah. Jadi mengapakah mereka masih risau tentang ancaman pengaruh barat? Hal ini kerana di China
orang Manchu ini yang menjadi ketua, mereka ada menjalinkan hubungan dengan kuasa barat. Okay? Dan mereka ada menjalankan perdagangan, pelbagai inilah pertukaran dengan kuasa barat. Dan itu merisaukan orang China yang lain sehinggalah mereka rasa dinasti Manchu ini sangat lemah. Okay? Dan bermulalah penentangan mereka. Okay? Jadi mereka mula melakukan penentangan terhadap kelemahan dinasti Manchu kerana mereka anggap dinasti Manchu, orang Manchu sebagai orang luar. Mereka rasa mereka bukan orang China walaupun mereka memang asal dari China, tetapi mereka kata orang Manchu ni bukan orang China. Okay, dan mereka anggap mereka orang Manchu sebagai orang luar dan tidak mendapat mandat. Okay. Yang ini sekiranya kita ingat tamadun negara China, okay, sejak dinasti pertama lagi, mandat ini sangat penting untuk seseorang raja. Okay. Mandat ini adalah seperti perakuan dari syurga. Syurga iktiraf kamu sebagai raja. Okay. Tetapi kalau apabila rakyat dia rasa raja itu tak sesuai, mereka akan cakap raja tersebut dia tidak dapat mandat lah, dia tidak dipersetujui, kekuasaan mereka tidak dipersetujui oleh syurga, oleh kuasa di atas lah, oleh syurga. Jadi hal ini kerana kerajaan Manchu ini dia gagal menghalang kemasukan pengaruh barat. Seperti yang cikgu cakap tadi lah, berlaku banyak pertukaran kemasukan orang barat ke negara China pada masa itu. Jadi akhirnya perkembangan nasionalisme di China adalah menjadi bercorak anti barat kerana campur tangan kuasa barat. Dan siapakah tokoh dia yang mempelopori gerakan? Tokoh dia adalah Dr. Sun Yat-sen. Okay? Dan dia mempelopori gerakan kebangkitan rakyat yang membawa kepada revolusi. Okay? Revolusi di China. Dan revolusi itu, di sini murid-murid harus tahu, terdapat 3 prinsip yang ditekankan dalam gerakan oleh Dr. Sun Yat-sen. 3 prinsip, iaitu satu ialah demokrasi, yang kedua ialah kebajikan sosial, dan satu lagi ialah nasionalisme. Okay. Baik, dengan 3 prinsip dia ini, okay, dia mempeloporilah gerakan kebangkitan rakyat yang akhirnya membawa kepada 2 kesan. Satu ialah dinasti Manchu telah tumbang. Okay. Okay, jadi itu yang pertama, menumbangkan dinasti Manchu. Dan yang kedua ialah telah terbentuk Republik di negara China. China sudah menjadi sebuah republik seperti hari inilah. Okay. Hari ini di China adalah sebuah republik dan bukan lagi sebuah dinasti seperti zaman dahulu. Okay, jadi itu sahaja untuk bahagian nasionalisme di negara China. Sekarang kita sambung kepada Mesir dan Turki Uthmaniyah. Di Mesir dan Turki Uthmaniyah terdapat 2 gerakan berkaitan dengan nasionalisme. Gerakan pertama ialah gerakan Islah. Dan yang kedua ialah gerakan Pan-Islamisme. Gerakan Islah ialah gerakan pemulihan Islam. Pemulihan. Maksudnya Islam sudah lari daripada keadaan asal dia. Okay, jadi sekarang nak pulihkan semula. Dia dipelopori oleh 2 orang tokoh utama, iaitu Syed Jamal al-Din al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Okay. Mengapa mereka mulakan gerakan ini adalah juga berkaitan dengan budaya barat, disebabkan ada pertembungan di negara mereka dengan budaya barat, dan ini juga merisaukan mereka bahawa
pengaruh Barat boleh mengancam budaya tempatan. Oleh itu, mereka menyeru umat Islam berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Bagaimana umat Islam, orang Islam dapat pegang kepada ajaran Islam yang sebenar? Iaitu mereka kena baca buku suci, kitab yang paling penting dalam agama Islam, Al-Quran dan juga hadis. Okay? Hadis adalah tentang kelakuan dan pertuturan, nasihat yang disampaikan oleh perlakuan Nabi, Nabi Muhammad. Jadi dan diharapkanlah melalui usaha ini dapat membaiki kehidupan masyarakat. Yang itu adalah gerakan Islam. Kita sambung dengan gerakan Pan-Islamisme. Gerakan Pan-Islamisme adalah dimulakan oleh Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Kalau kita lihat orang yang samalah sebenarnya dengan gerakan Islah. Syed Jamal Al-Din Al-Afghani telah menubuhkan Al-Urwah Al-Wuthqah. Okay, cikgu tak dapat sebutlah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab sebenarnya agak rumit lah. Dia punya cara nak sebut sebutan dia. Okay. Tetapi yang kita nak faham dia adalah maksud pertubuhan ini iaitu ikatan yang kuat. Okay, jadi Pan-Islamisme ni apa yang tak sama dengan gerakan Islah ialah dia merupakan satu usaha nak kuatkan hubungan antara orang Islam. Okay. Nak kuatkan rasa persaudaraan. Jadi tujuan Pan-Islamisme ada dua, menguatkan rasa persaudaraan, rasa seperti satu keluarga antara orang Islam di dunia ini dan juga membawa kepada kejayaan, kemajuan orang Islam di dunia ini. Bagaimanakah mereka usahakan gerakan ini? Mereka terbitkan akhbar lah. Jadi untuk sebarkan, semua orang dapat baca akhbar. Jadi dapat faham tentang idea Pan-Islamisme dan mereka menyeru umat Islam bersatu menentang Barat. Okay, jadi salah satu yang kita nampak perkembangan dia ialah Empire Uthmaniyah ini telah mengeluarkan fatwa. Fatwa ini pandangan ulama berkaitan dengan hukum agama lah. Dia akan keluarkan pandangannya dan dalam fatwa tersebut adalah untuk menyeru umat Islam yang ditindas oleh kuasa Barat untuk bangkit berjuang. Okay. Dan gerakan Pan-Islamisme ini mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia termasuklah tanah Melayu. Okay. Jadi yang akhir sekali kita nak lihat ialah nasionalisme di negara Jepun. Di negara Jepun, nasionalisme dia juga sama seperti di China, tidak dijajah. Jadi nasionalisme di Jepun adalah agak istimewa di mana dia bukannya digerakkan oleh rakyat tetapi digerakkan oleh raja dia, maharajanya iaitu pemerintah Jepun yang nama beliau adalah Maharaja Mikado Meiji. Mikado Meiji. Apakah tujuan nasionalisme di Jepun? Tujuannya ialah untuk mencapai kemajuan. Okay, mencapai kemajuan, nak maju. Okay, sebab kalau tak maju mungkin dijajah. Jadi nak maju tujuannya untuk mengelakkan imperialisme Barat, takut dijajah oleh Barat, maka kena lebih maju. Apakah cara yang digunakan untuk majukan Jepun? Cara dia ialah menekankan pemodenan Barat sehingga menjadikan Jepun sebuah negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat. Okay. Jadi inilah 3 cara Maharaja Mikado Meiji gunakan dalam gerakan pemulihannya, iaitu dia tekankan pemodenan Barat. Macam mana nak modernkan? Dengan memajukan industri di Jepun. Okay, jadi contohnya membuka kilang, okay, dan juga melatih kuasa tentera sehingga kuasa tentera dia menjadi kuatlah. Dan dalam proses ini ditanamkan ke dalam sanubari dalam hati setiap rakyat. Okay, iaitu semangat Bushido, semangat sanggup bersungguh-sungguhlah nak berkorban untuk negara. Okay, jadi yang telah menjadi asaslah kepada nasionalisme di Jepun. Okay, sekiranya kita rujuk buku teks untuk maksud tadi Bushido, murid juga boleh nampak di sinilah. Iaitu sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita, sedia berkorban demi negara lah.
sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap negara, ketua dan negara. Jadi itu adalah semangat Bushido dan semangat inilah yang menjadi asas kepada nasionalisme di Jepun dan akhirnya begitu kuat sehingga yang sedikit menyedihkan ialah dia telah menjadikan negara Jepun sebuah negara imperialis sendiri. Dia yang pergi menjajah negara lain pula. Jepun yang pergi menjajah negara lain pula. Walaupun dia sendiri yang nak elak dijajah oleh orang lain, dia sendiri pula yang pergi jajah negara lain. Okay. Jadi itulah apabila nasionalisme begitu melampau, dia boleh membawa kepada kesan buruk pula kepada negara lain. Jadi iktibar dia di sini bagi cikgu ialah kita haruslah, okay, kita haruslah mengutamakan keharmonian sejagat, okay, dan meletakkan keamanan lah pada uh, terlebih dahululah sebelum kebaikan manfaat uh, hanya terhad kepada negara sendirilah. Keamanan sejagat adalah lagi penting. Maksudnya keamanan dengan dunia negara-negara lain di seluruh dunia. Okay? Dan itulah yang akan mengelakkan peperangan yang kita lihat masih berlaku di dunia pada hari ini. Okay, jadi kita sambung kepada latihan pada malam ini. Jadi latihan dia cikgu gunakan pada hari ini ialah modul sejarah tingkatan 4 yang disediakan oleh Cikgu Sukaina. Okay, latihan ini agak baik. Modul ini agak baik kerana ada nota yang ringkas dan padat. Okay, jadi dengan itu kita sambung kepada topik soalan pada malam ini. Kita hanya buat satu soalan lah sebab masa ni kita tak. Okay, masa kita suntuk, kita bincang satu soalan dan cikgu harap murid-murid boleh ambil inisiatif sendiri untuk buat soalan-soalan lain dan rujuk kepada skema lah untuk jawapan soalan-soalan tersebut. Okay, jadi kita jawab soalan berkaitan dengan India. Okay. Kebangkitan rakyat dalam dahagi India 1857 merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Jadi A, 2A. Namakan dua pertubuhan awal yang memperjuangkan isu sosio agama di India. Jadi seperti yang kita dah bincangkan tadi, pertubuhan awal yang pertama ialah Brahmo Samaj dan yang kedua yang kita dah bincangkan tadi ialah Arya Samaj yang memperjuangkan isu sosio agama di India. Tetapi sekiranya tanya tentang pertubuhan politik, maka murid-murid boleh tulis tentang INC. INC ini ialah politik, Liga Muslim juga adalah pertubuhan politik di India. Okey, dua ini silap-silap. Ialah pertubuhan politik. Okay, so harus dibezakan. Satu ialah tentang sosio agama pada peringkat awal, kemudian politik yang lebih kepada menjurus ke arah dia nak capai kemerdekaan. Okay. Jadi apakah perkembangan India pada penghujung abad ke-19? Kiranya murid-murid ingat ada 3 peringkat. Peringkat awal sosio agama, peringkat hujung abad ke-19 apakah yang berlaku di sana ialah okay, mari kita sama-sama tulis. Perkembangan nasionalisme di India pada penghujung abad ke-19 ialah apa? Ialah yang pertama ialah perkembangan pendidikan barat membawa kepada apa? Golongan intelektual. Ingat, okay, tadi ada intelektual dan mereka menubuhkan tadi cikgu dah sebut lebih awal sebenarnya di sini ada pertubuhan politik seperti apa? INC dan Liga Muslim. Habis. 3 markah. Okay, bagaimana dapat 3 markah? Yang pertama, hilang pula. Alamak. Hilang pergi mana? Hmm.
Boleh tak saya jumpa dia? Oh, tak boleh ni. Alamak, kesian pula tulis panjang dah dia hilang. Okay, tak apa. Okay, tak apa, kita type sekali lagi. Tak boleh dah pula. Masalah teknikal. Cikgu akan type dengan cepat. Di India, pada penghujung abad ke-19, ialah markah pertama ialah perkembangan pendidikan Barat membawa kepada golongan intelektual yang menubuhkan pertubuhan politik seperti INC dan Liga Muslim. Okay, harap tak hilang dah kali ni. Okay. Jadi, 3 markah tu, yang pertama pendidikan barat, yang kedua golongan menubuhkan pertubuhan politik, dan yang terakhir ni contoh dia. Okey, kita pergi kepada 2C. Jelaskan kesan daripada pembentukan jawatan kuasa khas oleh INC dan Liga Muslim terhadap India. Jadi seperti mana yang kita bincangkan tadi, dengan pembentukan dua pertubuhan politik ini, kesan dia ialah pembahagian India kepada dua buah negara, iaitu India dan Pakistan. Okay. Dan akhir sekali, iktibar yang boleh diperjuang daripada sikap Mahatma Gandhi yang berpegang kepada konsep satyagraha dalam memperjuangkan kemerdekaan India. Jadi yang ini kita harus faham. Satyagraha ialah asas perjuangan tanpa kekerasan. Nah, jadi itu yang kita nak mulakan dululah. Okay. Iktibar yang dapat diperoleh ialah kita harus berjuang tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya, kita boleh menggunakan apa? Rundingan. Kita boleh menggunakan rundingan untuk mengelakkan. Apakah kebaikan kalau kita menggunakan cara seperti rundingan? Kebaikan dia seperti mana yang kita sedia tahu, apabila kita gunakan kekerasan akan berlaku sesuatu sesuatu pertembungan secara fizikal antara dua kumpulan, okay, dan itu akan membawa kepada kecederaan ataupun kematian. Jadi itu juga kita panggil sebagai pertumpahan darah. Kita tak mahu ada orang yang cedera atau orang yang mati dalam proses kita nak mencapai berjuang untuk sesuatu. Okay? Jadi kita boleh gunakan rundingan untuk mengelakkan pertumpahan darah. Kesannya semua pihak akan mendapat kebaikan. Semua pihak dapat kebaikan, dan mungkin boleh juga kita tambahkan di sini, keamanan dapat dikekalkan. Tak adalah pergaduhan yang membawa kepada keadaan yang huru-hara, tidak aman. Okay? Jadi semua orang akan dapat kebaikan. Okay? Jadi ini adalah cadangan jawapan untuk soalan kebat, soalan D. Okay, baik. Dengan itu, pertamalah sesi kita pada malam ini. Sekian, terima kasih.